Sejurus selepas Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan perintah kawalan pergerakan, maka kami pengurusan tertinggi UiTM telah bermesyuarat dan mengeluarkan keliling sebagai panduan kepada staf dan juga kepada pelajar. Itu langkah pertama yang telah dibuat, dan langkah kedua ialah kita menentukan jabatan-jabatan mana yang perlu bertugas, seperti bahagian polis bantuan, menjaga keselamatan, pusat kesihatan, bahagian kewangan. Jadi mereka perlu menggilirkan staf untuk datang ke pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Adapun staf yang lain, mereka dibenarkan bekerja di rumah. Langkah ketiga ialah menubuhkan bilik gerakan di peringkat Shah Alam dan juga di kampus-kampus lain untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu, dan juga sebagai pusat untuk menerima apa jua pertanyaan dan aduan daripada pelbagai pihak lah, baik pelajar, staf maupun ibu bapa. Dan langkah keempat yang telah kami lakukan ialah memastikan pelajar-pelajar yang tinggal di kolej kediaman dijaga kebajikan mereka dengan seperti menyediakan makanan 3 kali sehari, menyediakan kemudahan lain seperti pusat kesihatan dibuka, juga kedai seberguna dibuka, dan juga pusat kaunseling juga dibuka kalau ada mana-mana pelajar yang memerlukan kaunseling. Langkah kelima yang telah kami lakukan ialah mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa di peringkat pengurusan untuk melaksanakan arahan-arahan terbaru daripada Majlis Keselamatan Negara untuk disampaikan kepada staf dan juga pelajar. Jadi itulah antara 5 tindakan yang telah kami lakukan untuk memastikan arahan-arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Majlis Keselamatan Negara dapat kita, dan juga daripada Kementerian Kesihatan dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Jadi pelajar yang masih tinggal di kampus, iaitu di 28 kampus kami, ialah seramai 7,038 pelajar yang terdiri daripada 2,813 siswa dan 4,225 siswi. Dan untuk di Selangor ni seramai 2,459 pelajar berada di 15 kolej kediaman di Selangor. Daripada bilangan tersebut 1,531 adalah siswi dan 928 adalah siswa. Dan terdapat juga di Shah Alam ni pelajar-pelajar yang kami panggil non-resident yang tidak pulang, yang masih berada di kediaman mereka, seramai 899 orang. Jadi kebajikan mereka ni juga kami ambil, kami jaga dan pastikan mereka berada dalam keadaan selesa di kampus dan juga di kediaman pelajar-pelajar. Kita dapati daripada temu bual dengan pelajar, makanan 3 kali sehari ini adalah mencukupi. Tapi antara itu ada juga pihak-pihak yang terutamanya pensyarah, alumni yang menghantar barang-barang makanan kering dan sebagainya untuk pelajar ni yang mungkin mereka boleh makan antara waktu-waktu antara pagi, tengah hari dan juga malam. Jadi setakat ini pelajar berpuas hati dengan penjagaan dan kebajikan yang kita jaga. Peruntukan yang telah kita gunakan iaitu daripada tabung untuk menjaga kebajikan pelajar dan staf ni, kita telah menggunakan
tabung zakat dan sedekah UiTM. Dan sehingga kini perbelanjaan yang telah kita belanja di seluruh sistem UiTM ialah sebanyak RM1,79,000 yang telah digunakan, dibelanjakan di seluruh negara. Ya. Setakat hari ini. Dia akan meningkat. Ya. Jadi ini datang daripada sumbangan-sumbangan yang disumbangkan melalui tabung tadi oleh orang ramai, pelajar, alumni, staff, dan kita sentiasa terbuka lah, tabung kita ini sentiasa terbuka, dan mana-mana pihak sama ada alumni ataupun pihak syarikat ataupun pihak luar boleh terus menderma kepada tabung zakat dan sedekah kami ini. Kita sudah ada perbincangan ya semalam, satu pasukan yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik telah bermesyuarat dengan dekan-dekan dan juga staf pejabat akademik. Mereka telah memikirkan beberapa senario, apa langkah-langkah yang kita perlu ambil sekiranya perkara ini tamat, misalnya lepas 31 Mac ini macam mana, dan selepas itu kalau dipanjangkan macam mana, dan kalau ia lagi panjang maknanya waktu ini juga. Tiga senario telah kita lihat dan kita ada langkah-langkah telah kita fikirkan bagaimana kita nak menangani masalah ini. Cuma rumusan perkara ini kita akan rumuskan pada hari Isnin. Nanti ada satu perbincangan untuk merumuskan tindakan mana yang paling sesuai dalam senario-senario yang kita telah lihat. Kita telah menubuhkan, saya sebutkan tadi, bilik gerakan. Jadi bilik gerakan ini diketuai oleh TNC Hal Ehwal Pelajar Profesor Azizan Abdullah, dan mereka bergerak bertugas 24 jam dengan giliran. Dan bilik gerakan ini ditubuhkan bukan saja di Shah Alam tapi juga di kampus-kampus cawangan di seluruh negara. Jadi mereka sentiasa berhubung antara satu sama lain, dan mereka juga membuka hotline untuk pelbagai pihak untuk menghubungi kalau ada masalah. Dan begitu juga mereka ada pegawai krisis, ya. Kita panggil pegawai krisis HEP Hal Ehwal Pelajar yang bertugas 24 jam untuk pastikan apa jua masalah dapat ditangani dengan segera. So ada tim lah. Di samping itu, kami di peringkat pengurusan tertinggi juga bila perlu bermesyuarat untuk pastikan yang arahan terbaru ini dapat kita laksanakan dan sebarkan kepada seluruh sistem UiTM. Bukan di seluruh negara, di UiTM Shah Alam saja yang mesti pelbagai ni. Kemudian kita ada juga di seluruh negara, semua sekali. Total lebih kurang dalam, saya ingat dalam hampir 100 orang. Ya, memang kita ada buat jadual penugasan kepada mereka, di mana mereka ini letakkan mengikut shift-shift yang tertentu, dan yang kita nak pastikan ianya bergerak 24 jam 7 hari seminggu. Dan bila ada sebarang laporan, kita akan tangani dengan secepat mungkin. Dan dalam bilik yang sama juga kita siapkan semua data, dashboard dan sebagainya untuk kita dapatkan latest information berkenaan dengan COVID-19 ini di seluruh dunia, di negara, dan juga di UiTM itu sendiri kita sediakan. Bekalan memang kita sediakan pagi, tengah hari dan malam, dan kita juga sediakan bahan-bahan kering. Tengah malam kadang-kadang mereka lapar, kita sediakan biskut, kita sediakan Maggi untuk keperluan mereka, dan mereka tidak dibenarkan untuk keluar daripada kolej ini. Dia sepatutnya stay put where they are. Ini kita memang ikut arahan daripada MKN dan juga di peringkat negara. Pastikan mereka tidak berkeliaran di dalam kampus. Sekiranya ibu bapa yang datang nak jenguk anak dia dibenarkan atau tidak benar. Kita memang sekat dekat pintu masuk, dan kita tidak benarkan ibu bapa masuk untuk mengambil anak mereka. Dan kita pastikan mereka ini dalam keadaan selamat dan sihat dalam kampus ini. Pesanan daripada kesihatan pula, kita mengingatkan semua pelajar-pelajar
stay put where they are. Kalau di rumah masing-masing bersama ibu bapa, mereka duduk di rumah. Kalau mereka ada di college, mereka duduk di college. Jadi kami menjaga mereka di college, yang di rumah ibu bapa menjaga di rumah. Keep distance, social distancing at least 1 meter daripada orang lain. Sekiranya mereka sakit, mereka hubungi klinik-klinik atau hospital yang berdekatan. Kalau di Shah Alam atau di UiTM, hubungi pusat kesihatan di UiTM. Kami buka sepanjang tempoh kawalan pergerakan, kami buka juga klinik untuk memberi perkhidmatan kepada menjaga kesihatan pelajar-pelajar kita. So itulah ingatkan, jaga kebersihan diri, basuh tangan selalu dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Kalau tak ada hand sanitizer, jangan risau, air dan sabun pun mencukupi, ya. So itulah 5 pesanan untuk semua pelajar-pelajar. Ibu bapa jangan risau, anak-anak kami jaga di sini. Okey, untuk pada hari pertama, pada 18 hari bulan, lebih kurang 600 pelajar datang ke Shah Alam sahaja. Ini di Shah Alam, statistik 600. Semuanya demam biasa. Sebenarnya demam batuk siat. Ada yang tak demam pun. Mereka datang sebab mereka takut. Jadi kita cek dan kita bagi reassurance atau bagi nasihat yang mereka adalah sihat. Hari kedua dah turun sedikit kepada 300. So hari ini semalam dalam 30. So hari ini dah semua sihat rasanya di college. Dan di college pun kita asingkan, masa masuk ke college kita ambil temperature, kita ambil scan temperature. Kita bukan asingkan, kita beri bilik yang berlainan kepada yang ada simptom. Simptom ni bukan COVID, simptom cuma batuk demam semua, kita asingkan, bagi dia mereka mask, bagi mereka hand sanitizer, dan mana yang sihat tak ada sakit kita letak di bilik yang lain. Tapi ada pegawai-pegawai di college, staff resident college menjaga mereka. Sekiranya mereka sakit, klinik kita di Shah Alam buka 24 jam. Ya? Kita ada menubuhkan tabung yang dipanggil tabung zakat dan sedekah UiTM. Dan kita ada edar nombor akaun-akaun yang berkaitan untuk sesiapa ingin menderma, untuk khususnya untuk membantu pelajar dan juga staf sewaktu perintah kawalan pergerakan ini. Jadi saya harap pihak di luar sana yang mahu menderma, dermalah kepada tabung yang sah ini, ya. Dan jangan menderma kepada tabung-tabung yang dibuat oleh individu dan sebagainya, kerana ada kalanya maklumat seperti itu maklumat yang tidak benar dan ada orang mahu mengambil kesempatan. Ya, sudah ada beberapa tabung yang diwujudkan untuk kononnya mengutip derma untuk membantu pelajar-pelajar UiTM ni. Jadi saya harap pihak di luar sana yang ingin derma kepadalah tabung yang sah ini, ya, iaitu tabung zakat dan sedekah UiTM, dan akaun itu dipegang oleh bendahari UiTM.